Yang pertama ialah budaya kita dengan Tuhan, yaitu budaya ketuhanan. Ini budaya akidah kita, budaya ketuhanan. Yang kedua ialah budaya disiplin. Maksud disiplin di sini ya ada kena-guna dengan syariat. Yang ketiga ialah budaya akhlak kita. Ini ada kena-guna dengan tasawuf. Dan yang keempat ialah budaya kecemerlangan kita. Ini ada kena-guna dengan al-falah, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Al-falah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang kita cuba lakukan melalui martatillah, melalui usaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berikan banyak dan baca yang lain, tapi saya rasa yang empat ini adalah yang paling utama. Saya ulang lagi, yaitu budaya ketuhanan yang perlu ada dalam setiap diri kita. Yaitu yang kedua ialah budaya disiplin, yang ketiga budaya akhlak, dan yang keempat ialah budaya kecemerlangan. Mari kita bincang secara ringkas berkenaan dengan keempat. Pertama, budaya ketuhanan. Pasti sekali dalam kita membina sub budaya ketuhanan. Walaupun budaya ketuhanan ini sebenarnya patut ada pada semua orang Islam, bukan saja orang Islam, tapi cumanya bila kita sub budaya, dia menjadi penekanan dalam kelompok, komuniti, populasi tersebut. Orang lain pun tahu tentang perkara ini, tetapi tekan tak tekan itu yang berbeza. Jadi yang berbezanya di sini kita banyak menekankan tentang perkara ini, cuba beramal dengan perkara ini, cuba suka dengan perkara ini, cuba perjuangkan tentang perkara ini. Ya. Jadi budaya ketuhanan ini tentu sekali hubungan kita dengan Allah kena kuat. Kerana kita cinta kepada Allah, malu kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Malah kalau apa juga benar, maka kita kena ada dalam hubungan kita dengan Allah itu, termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau daripada pengalaman-pengalaman orang-orang yang hebat-hebat, kita perhatikan bahawa bagaimana hubungan kita dengan Allah, maka begitulah nanti bagaimana manusia dan makhluk lain berhubung dengan kita. Ya, kalau sekiranya kita taat kepada Allah, insya-Allah orang-orang di bawah kita juga akan taat kepada kita. Hatta makhluk-makhluk juga akan taat kepada kita. Kalau sekiranya kita suka kepada Allah, insya-Allah orang-orang di bawah kita juga suka kepada kita. Hatta makhluk-makhluk lain, termasuk binatang pun suka kepada kita. Saya selalu memberi cerita kan, bagaimana misalnya seorang di Gunung Pondok, mungkin ada semata dengan cerita dia. Di Gunung Pondok, tahu Gunung Pondok ke mana? Dekat jalan daripada Bukit Gantan tu, lepas jual buah-buah tu. Kira gitu di sebelah kiri ada tempat kuari dan sebagainya. Sekarang ni saya nampak Gunung Pondok tu dibunturkan semua. Jadi diceritakan bahawa di Gunung Pondok itu ialah tempat para wali Allah terutama setahun sekali. Dia buat mesyuarat kat situ setahun sekali. Dan luar biasa, bila mereka pergi itu macam-macam kenderaan yang mereka naik. Antaranya naik rimau pergi kat situ. Ya, ada salah seorang daripada cucu pada dia yang pernah pergi naik dengan tok dia ni, seorang wali Allah, pergi ke situ nak persidang, naik rimau. Dan saya mendengar cerita ni daripada mulut cucu dia sendiri yang naik sini. Ini bukan cerita dongeng ni. Jadi saya pernah saya mendengar daripada dia dah tua ketika itu, tapi dia bercerita kepada saya dan juga kawan lain. Dia berceritakan bagaimana masa dia kecil-kecil, tok dia bawa dia naik rimau pergi bermesyuarat di Gunung Pondok. Dan dia menceritakan bagaimana ketika itu apabila sampai waktu untuk makan, nak sembelih lembu ke nak sembelih ayam ke, mereka tak payah kejar-kejar lembu dan ayam ni. Kalau nak lembu pergi, dia jemputnya lembu datang balik tidur dengan sukarela. Maka dia pun ambil pisau, bismillahirrahmanirrahim, sembelih. Begitu juga dengan ayam, tak payah kejar sekampung atau kejar satu bukit nak sembelih ayam. Kan beza dengan kita kan. Beza ayam lagi, lembu yang kita nak korbankan melanci nanti pun Allah kalau kita tengok teruk lembu tu, kalau boleh dia nak cabut lagi, nak bompak lagi kan. Padahal